Salah satu gambar yang dikongsikan oleh Puan Asia sendiri. Waalaikumsalam, bukan percikan air panas. Pernah tengok pemanas air elektrik? Semua air panas dalam pemanas air itu tumpah atas Bella dari kepala sampai ke kaki. Sebab tu Bella dibotakkan. Kudis-kudis kat kepala dia dah kering. Nak buang kuping-kuping tu terpaksa potong rambut dia sekali. Assalamualaikum, hi guys, so welcome back to the Khanis channel. Jadi Nisa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat semua yang baru subscribe di Khanis channel dan yang tak henti-henti komen, like dan juga share semua video-video daripada The Khanis channel ni, tak kira lah di YouTube maupun di TikTok. Nisa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, korang memang awesome. Okay, kita pelengah lagi macam yang korang dah baca tajuk dekat TikTok, dekat Facebook. Agak kecoh jugalah apabila ada sumber yang mengatakan bahawa kecederaan yang terdapat di pergelangan tangan adik Bella, di badan adik Bella, di mana ada parut lama dan parut luka baru tersebut adalah disebabkan oleh air panas daripada satu jenama air iaitu koko. Kita bahaskan sama-sama lah, okay? Jadi kalau kita tengok luka yang terdapat di anggota badan adik Bella, okay, Nisa tak nak letak gambar luka-luka adik Bella tu, okay, takut sekarang kena ban pula ni sampai YouTube ni. Korang boleh google je, korang boleh sorry, puasa sahaja aku berpuasa. Kalau korang nak tengok luka-luka yang terdapat di anggota badan adik Bella tu, korang boleh google je ataupun korang boleh tengok je kat TikTok, dekat Facebook dah banyak lah gambar yang tersebar. Kalau korang tengok dekat TikTok sekarang ni dah terlampau banyak video macam diorang buat parody bagaimana keadaan adik Bella tu terjatuh, tergelicik, lepas tu macam tertekan air kuku tu. Okey, jadi ini artikel daripada Harian Metro. Okey, jadi kita baca sama-sama. Tajuk artikel ni, kes Bella, saksi nafi dibayar untuk beri keterangan palsu. Okey, jadi kita baca sama-sama lah. Kuala Lumpur, saksi pendakwaan kelima, Yasmin Nahar Mahmud, menafikan dia dibayar untuk memberi keterangan palsu di Mahkamah Session untuk mengenakan pengasas rumah bonda Siti Bainun, Ahmad Razali. Dalam prosiding hari ini, Peguam Nur Aminah Tul Mardiah yang mewakili pengasas rumah kebajikan itu mendakwa Yasmin 19 tahun dan bapanya dibayar di luar mahkamah oleh individu mendesak keadilan untuk remaja sindrom Down dikenali Bella atau Justice for Bella. Nur Aminah Tul bertanyakan dakwaan itu kepada Yasmin yang kemudian menjawab tidak setuju. Okey, lagi satu lah. Okay, Peguam Siti Bainun ni adalah Aminah Tul. Okey, jadi Nisa pun tak pastilah kenapa yang sangat-sangat viral sekarang ni muka ataupun video Peguam Hafizah. Okey, jadi Nisa pun tak pastilah kenapa. Berikut sesi pemeriksaan balas antara Nur Aminah Tul Mardiah dan Yasmin. Okey, jadi ini apa yang Nur Aminah Tul ataupun Peguam Siti Bainun bertanyakan kepada Yasmin. Jumaat lepas, Yasmin ada beritahu dan katakan kepada mahkamah ini bahawa Bella takut dengan Bainun. Keluar bilik pun tengok kiri kanan, setuju? Lepas tu Yasmin jawab setuju. Dan Yasmin ada kata dalam video tersebut, Bella peluk Siti Bainun paling lama, setuju? Yasmin jawab setuju. Nur Aminah tu bertanya lagi, Yasmin juga setuju bahawa Bella tidak takut dengan Siti Bainun, setuju? Yasmin balas setuju. Kenyataan Bella takut dengan Siti Bainun, nak keluar bilik pun tak nak tengok kiri kanan, Yasmin dapat daripada siapa? Okey, dan kemudian Yasmin balas daripada pemerhatian, di mana dia sepanjang di rumah tu lah. Okey, di mana Yasmin ni adalah salah seorang yang tinggal sekali bersama Bella dan penghuni yang lain lah di rumah Siti Bainun tersebut. Okey, Nur Aminah Tul bertanyakan lagi kepada Yasmin, saya katakan melalui video tersebut, Bella tidak ada langsung rasa takut kepada Siti Bainun seperti mana Yasmin setuju Jumaat lepas, betul? Yasmin berkata betul. Dan saya katakan ini adalah penipuan Yasmin ke-11 di mahkamah ini, setuju? Okey. Dan Yasmin berkata tidak. Okay, maksudnya apa yang dikatakan tu bukan satu penipuan lah. Okay, semuanya betul. Aminah tu sambung lagi. Dan saya cadangkan Yasmin menipu daripada hari pertama beri keterangan di mahkamah ini. Yang pertama, sebabnya kerana Yasmin mahu memastikan Bainun dimasukkan dalam penjara. Setuju? Yasmin balas tidak. Yang kedua, Yasmin takut kena charge ataupun dakwa di mahkamah nanti. Setuju? Yasmin balas tidak. Ketiga, ada orang takut-takutkan Yasmin yang mana katakan Yasmin kalau tak against ataupun menentang Bainun boleh dikenakan penjara 20 tahun. Setuju? Dan Yasmin balas tidak. Yasmin juga beri keterangan palsu kerana Yasmin dan ayah dibayar seperti mana disaksikan beberapa individu Jumaat lepas di luar mahkamah ini. Wang daripada Justice for Bella diberikan kepada ayah Yasmin. Setuju? Yasmin balas tidak.
Selain itu, dalam prosiding sama, Nur Aminah Tul memberitahu mahkamah bahawa keterangan Yasmin yang mendakwa Bella dipancut dan dicurah air panas adalah rekaan semata-mata. Ini memandangkan penapis air di rumah tertuduh Siti Bainun Ahmad Razali rosak sejak Mac 2021. Setiap kali Yasmin cerita, Yasmin akan kata ambil air panas daripada kuku. Betul? Yasmin kata betul. Dan Yasmin juga cakap dalam keterangan pertama ambil daripada kuku sebab sebut hot water semasa pihak pembelaan mencadangkan mesin kuku rosak. Yasmin jawab tidak pasti. Betul? Yasmin kata betul. Soalan saya, Yasmin boleh ingat semua detail terperinci yang berlaku di kondo tersebut, tapi Yasmin tak ingat ke kuku rosak? Dan Yasmin balas, kuku tak rosak. Ingat ke tak ingat soalan saya? Yasmin balas tak ingat. Dan kuku ini dah rosak sejak Mac 2021. Setuju ataupun tak setuju? Yasmin balas tidak. Okey, maksudnya Yasmin berkatakan bahawa kuku tersebut tak rosak. Okey. Nur Aminah tu bertanya lagi, tahu ke tidak tahu? Yasmin kata tidak tahu. Jadi, tidak wujud pun sebenarnya kuku di rumah Siti Bainun dalam keadaan baik. Setuju, tidak setuju atau tidak tahu? Yasmin balas tidak setuju. Bermakna guna cawan IKEA, Starbucks tak mungkin boleh terjadi apabila kuku tersebut rosak. Setuju? Yasmin balas tidak. Nur Aminah Tumardia berkata tempoh penderaan terhadap remaja itu direkodkan berlaku antara Februari dan Jun 2021. Malah Nur Aminah Tul memberitahu kenyataan saksi bahawa Bella diikat dengan tali dan dibaringkan sebelum dicurah air panas adalah pembohongan kepada mahkamah. Nur Aminah Tul sambung lagi bertanya, doktor kata hanya ada 2 kesan parut luka di kepala Bella. Itu pun pertama, kesan gesiran sebab gatal, mungkin Bella garu. Doktor tak ada kata ada kesan dripping ataupun tumpahan air. Jadi mana datang berita kena pancut, kena simbah air panas ni? Yasmin kata saya nampak. Okay. Selain itu, pasukan pembelaan turut menafikan sekerasnya tuduhan saksi yang sama. Bella diberikan makan cili hampir setiap hari. Katanya, 5 laporan perubatan terhadap mangsa mendapati tiada satu laporan mengatakan Bella mengalami kerosakan di dalam perut dan melecur di lidah akibat makan makanan yang terlalu pedas. Katanya, laporan perubatan tidak mengenal pasti kesan pada badan dan dalaman mangsa. Tambah peguam itu lagi, kenyataan Yasmin mengenai paksaan makan cili juga tidak direkodkan dalam laporan dan keterangan kepada pihak polis. Ini penipuan kerana Bella memang tak pernah disuruh makan cili kerana laporan perubatan kata lidah Bella tidak melecur, katanya. Okey, dan ini Nisa dapat artikel daripada majority.com.my. Tajuk artikel ni, terlajak kongsi fakta salah kes Bella, ejen kuku minta maaf. Seorang ejen kuku dengan nama akaun Facebook Nazira Alice membuat permohonan maaf atas kesilapan fakta dalam perkongsian tentang kes Bella baru-baru ini. Berkongsi di Facebook, Nazira sebelum ini memuat naik satu hantaran yang mempersoalkan tentang insiden tertumpah air panas yang menjadi punca badan Bella melecur. Dalam fahaman Nazira, dia menyangka air panas yang tumpah di badan Bella adalah dari mesin penapis air kuku. Bagaimana Bella boleh menahan pancutan kecil panas air mesin kuku hingga ia merata ke seluruh badan dan menyebabkan ia melecur? Katanya berdasarkan sebahagian kandungan hantaran di Facebook. Bagaimanapun, selepas mengetahui bahawa dia tersilap memahami jawapan soalan balas itu, Nazira difahamkan telah memadam hantaran tersebut dan memohon maaf atas kesilapannya. Katanya, selepas merujuk semua hantaran lain dari peguam Bella, dia menyedari bahawa pemanas air yang dimaksudkan adalah pemanas air elektrik satu suhu dan bukan mesin penapis air kuku. Mesin pemanas air yang dikatakan tertumpah air panas atas Bella itu adalah yang satu suhu sahaja. Dikatakan penapis air kuku rumah Bainun rosak pada satu ketika dan dia gunakan water heater tersebut buat sementara, tulisnya. Dalam kes penderaan kanak-kanak sindrom Down Bella, Siti Bainun, salah seorang peguam mendedahkan fakta sebenar insiden Bella terkena air panas yang menjelaskan tentang kesan melecur pada badannya. Fakta tersebut mendedahkan bahawa badan Bella melecur kerana tergelicir semasa berlari ke dapur yang mana secara tidak sengaja tertarik pemanas air elektrik. Kejadian itu menyebabkan air panas tertumpah dari kepala hingga kaki kanak-kanak itu. Dalam posting Puan Nazira tersebut ada juga beliau share links, okey, dan link tersebut adalah perkongsian daripada Puan Asiah Abdul Jalil pada 25 hari bulan 8 2021. Untuk pengetahuan korang, Puan Asiah ini adalah salah seorang peguam untuk Siti Bainun, okey. Gambar 1, pemanas air di rumah kondo Siti Bainun. Nota 1, pemanas air bukan cerek air macam imajinasi Alif Ahmad. Nota 2, ini pemanas air baru 6 liter. Pemanas air lama lebih besar dari ini sudah diambil oleh pihak polis sebagai barang kes. Gambar 2 dan 3, apa yang saya tulis di Facebook dan di Messenger. Saya konsisten menulis pemanas air bukan cerek air macam imajinasi Alif Ahmad. Gambar 4, mesin kuku di rumah kondo Siti Bainun. Mesin ini rosak masa PKP tahun lepas. Edit PKP tahun ni 2021, bukan tahun lepas. Okey.
Hanya boleh keluar air suhu biasa, tak boleh keluar air panas. Pihak kuku dah hantar orang untuk repair, tapi guard kondo tak benarkan masuk sepanjang PKP. Sebab itulah pada waktu itu Siti Bainon terpaksa beli pemanas air untuk digunakan sementara tunggu mesin kuku dibaiki. Edit, Siti Bainon tak beli pemanas air. Siti Bainon pinjam pemanas air dari rumah bonda bawa ke rumah kondo. Okey, jadi ni gambar yang Puan Asiah ni telah kongsikan. Inilah fakta sebenar yang berlaku dalam kes Bella. Pada 9 Mei 2021, Bella telah berlari ke dapur, tergelincir dan tertarik pemanas air. Air panas tumpah ke atas Bella dari bahagian kepala hingga ke kaki. Pada masa kejadian, Siti Bainon tiada di rumah kondo di Wangsa Maju tersebut. Oleh itu, sekiranya Siti Bainon tetap didakwa dengan pertuduhan mendera, fakta mengenai ketidakberadaan Siti Bainon di tempat kejadian dan pada masa kejadian akan menyebabkan kes pendakwaan kalah. Apa yang berlaku adalah semata-mata suatu kemalangan yang tidak disengajakan. Tiada siapa mendera Bella. Bella juga tiada kecenderungan mencederakan diri sendiri. Pada 9 Mei 2021, perkara malang berlaku ke atas Bella tanpa salah sesiapa pun. Okay, dan ni gambar, salah satu gambar yang dikongsikan oleh Puan Asiah sendiri. Waalaikumsalam, bukan percikan air panas. Pernah tengok pemanas air elektrik? Semua air panas dalam pemanas air itu tumpah atas Bella dari kepala sampai ke kaki. Sebab tu Bella dibotakkan, kudis-kudis kat kepala dia dah kering, nak buang kuping-kuping tu terpaksa potong rambut dia sekali. Jadi kita baca komen sama-sama lah untuk posting Puan Asiah ni sendiri, okay? Ada yang bertanya lah, okay, masa air panas tu tumpah ke badan Bella, tak bawa pergi hospital atau klinik ke? Bukan sikit melecurnya tu kan? Lepas tu Puan Asiah ni sendiri reply, disebabkan Bella tak dibawa ke hospital lah, maka Siti Bainon didakwa di mahkamah kerana pengabaian. Penjelasan Siti Bainon mengenai sebab-sebab dia tak bawa Bella ke hospital, yang tu kena tunggu pembicaraan mahkamah. Okey, jadi itu sedikit sebanyaklah sumber yang saya dapat daripada Facebook, daripada Google, okey, mengenai kes adik Bella ni. Jadi korang nilaikan sendiri. Perbicaraan adik Bella ni masih diteruskan lagi, jadi kita tunggu dan lihat je lah. Okey, jadi ni saya rasa tujuan untuk video kali ni. Untuk mereka yang masih belum subscribe YouTube The Kindness, boleh subscribe dan follow TikTok The Kindness. Okey, jadi terima kasih sebab support The Kindness. Selamat berpuasa semua. Jadi macam biasa, jaga lisan kita, jaga tutur kata kita di bulan puasa ni. Itu sahaja daripada Nisa. Bye korang. Assalamualaikum. Stay safe. Picnic with my best